Tadi kita nak menghebohkan kepada rakyat ni tentang kedudukan sebenarnya di Kelantan ini, di negeri kita lah. Bagi contohnya sekarang ni kes kita di Kelantan ni sudah melebihi 20,000. Jadi maklumat ini akan dimaklumkan kepada rakyat. Berapa kes positif, harian berapa kes positif, berapa sudah kematian di Kelantan ni pun kita kena hebohkan kepada rakyat supaya ini juga boleh menimbulkan kesedaran kepada mereka ni tentang bahayanya COVID ini dan betapa perlunya kita bekerja keras untuk memerangi COVID ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita di Sebalik Berita. Anda baru saja mendengarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Portfolio Parlimen dan Undang-Undang yang juga Ahli Parlimen Kota Baru. Dan kita lihat di Kelantan hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah menyatakan bahawa hari ini saja ada 467 kes positif COVID-19 di negeri Kelantan, membawa kepada keseluruhan ada lebih 21,000 kes positif. Dan keadaan ini pastinya memberikan tekanan terhadap fasiliti kesihatan untuk memberikan rawatan kepada pesakit. Dan apabila kes meningkat, SOP gagal dipatuhi, episod tunding jari menyalahkan pihak tertentu bermula. Malah ada yang melihat perintah kawalan pergerakan PKP yang lebih ketat perlu dilaksanakan bagi mengawal jangkitan COVID-19. Dan tidak ada satu pun kawasan di semenanjung Malaysia ini yang dikategorikan sebagai zon hijau, iaitu kawasan yang tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19. Virus COVID-19 ini masih ada dalam komuniti kita. Dengan kemunculan varian baru yang lebih mudah merebak dan menjangkiti, keadaan kini semakin memburuk. Dan untuk kita mengetahui bagaimanakah keadaannya di negeri Kelantan, saya nak bersama dengan Wakil Esra Wani Kelantan, iaitu Muhammad Muhammad. Muhammad, kita lihat di Hospital Sungai Buloh, pihak KKM terpaksa guna kontainer untuk simpan mayat COVID-19. Di Alor-Star Kedah, pesakit kronik yang dianggap tiada harapan untuk sembuh tidak lagi ditempatkan di unit rawatan rapi ICU di hospital negeri, berikutan jumlah katil yang sangat terhad ketika ini. Adakah keadaannya di Kelantan juga kritikal seperti di tempat-tempat lain? Sebenarnya Hakim, keadaan di Kelantan tidaklah begitu kritikal seperti yang Hakim maklumkan di sebelah luar itu, di mana pada ketika ini jumlah kapasiti katil di ICU hospital kerajaan masih lagi mempunyai ruang, walaupun sudah mencapai kepada 80% penggunaan katil di ward ICU. Namun pihak berkuasa dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan khasnya tidak meletakkan pilihan untuk pesakit yang mana perlu diutamakan, yang mana pesakit yang perlu didahulukan untuk dimasukkan ke ward ICU. Namun begitu, jika dilihat kepada angka yang saban hari tidak menunjukkan penurunan, angkanya 400 ke atas, sudah pasti ianya mungkin akan berlaku katil ataupun ward ataupun katil di fasiliti ICU ini mungkin akan mencapai tahap maksimanya pada masa tertentu. Namun seperti yang dilaporkan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini, PKRC yang ada pada ketika ini masih mampu bertahan walaupun sentiasa ada PKRC yang baru yang dibuka. Terbaru yang dibuka adalah melibatkan daerah Pasir Mas dan juga Tanah Merah. Dan untuk makluman Hakim juga, sebenarnya proses pengemumian jenazah, walaupun beberapa hari yang lepas kita ketahui Kelantan antara negeri yang mencatatkan kes kematian tinggi akibat COVID ini, namun keupayaan petugas barisan hadapan termasuklah unit hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan ini berupaya menguruskan jenazah yang membabitkan kematian kes COVID ini. Ini kerana proses berkenaan setakat ini saya dimaklumkan berjalan begitu lancar, di mana setiap sahaja kematian yang dilaporkan, pihak hazmat dibantu oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga ahli waris bertukus lumus untuk menguruskan pengemumian jenazah dalam kadar yang segera. Dan SOP ini saya lihat masih lagi diamalkan dan dipatuhi, di mana
setiap kali berita ataupun perkhabaran mengenai kematian membabitkan pesakit COVID ini begitu ketat SOP-nya sehingga kan hanya keluarga ataupun waris terdekat dalam jumlah yang minima antara 1 ataupun 2 orang dibenarkan berada di tanah perkuburan, dan mereka yang tidak berkenaan walaupun waris juga, ahli keluarga juga, mereka tidak dibenarkan berada di tanah perkuburan. Jadi upacara ataupun proses penguburan itu boleh dilihat dari dalam kenderaan ataupun di luar pagar tanah perkuburan, dan itu masih lagi diamalkan di Kelantan ini. Namun seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri, sekiranya kes melonjak naik melebihi 500 kes sehari, kemungkinan besar beberapa buah PKRC lagi terpaksa dibuka, dan setakat ini terdapat 10 PKRC di mana terdapat 8 PKRC di Kota Baru sendiri, manakala 2 masing-masing di daerah Pasir Mas dan juga Tanah Merah, dan kapasiti di PKRC ini dikatakan masih lagi seimbang dengan kadar mereka yang sembuh berulang-alik masuk. Jadi keadaannya seimbang, tidak memerlukan penambahan PKRC yang baru di Kota Baru ini. Namun seperti yang kita ketahui, sekiranya berlaku peningkatan kes secara mendadak, sudah pasti PKRC yang lain terpaksa dibuka. Dan untuk makluman hakim juga, saya seringkali diminta oleh pihak berkuasa, terutamanya petugas Barisan Hadapan, supaya memberi peringatan ataupun sentiasa mewawarkan, menghebahkan kepada rakyat Kelantan yang kini saya melihat seolah-olah mereka sudah tepu, ataupun orang kata rakyat Kelantan ini sudah begitu mengambil sikap yang kalis, sikap orang kata sudah tidak peduli dengan wabak COVID-19 ini. Ini dapat dibuktikan dengan apabila saya berkunjung ke pasar raya, saya berkunjung ke tempat-tempat tumpuan, saya membuat pemerhatian di jalan raya, masih terdapat bilangan kenderaan yang begitu tinggi pada satu masa, dan terdapat juga kesesakan yang berlaku di beberapa pusat tumpuan ini. Untuk itu saya diminta supaya menghebahkan kepada rakyat Kelantan bahawasanya kes COVID di Kelantan ini bukan perkara yang boleh dipermainkan, bukan perkara yang boleh dianggap remeh-temeh. Sebaliknya, ianya memerlukan kesedaran dan juga tanggungjawab secara bersama. Bukan saja tanggungjawab dipikul oleh pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan negeri, sebaliknya rakyat Kelantan sendiri perlu memastikan mereka memikul tanggungjawab yang begitu kuat, memastikan kes COVID di Kelantan ini dapat dilandaikan. Dan sekiranya rakyat Kelantan masih lagi alpa dan mengambil sikap orang kata tidak peduli, seolah-olah virus itu tidak memberi kesan kepada dirinya, sudah pasti kita akan dapat menjangkakan kes akan terus meningkat naik, dan keadaan ini sebenarnya hakim turut akan menyusahkan. Walaupun kita tahu setakat ini kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa di negeri Kelantan ini hanya mengemukakan laporan dan juga data dalam data pesakit COVID di Kelantan ini, namun mereka tidak mengemukakan cadangan supaya di Kelantan dikenakan perintah kawalan pergerakan secara penuh ataupun total lockdown. Ini kerana sekiranya perkara tersebut berlaku, saya kira sudah pasti peniaga-peniaga yang bekerja kais pagi makan pagi, yang bekerja secara harian ini, bukan saja peniaga, mereka yang bekerja sebagai bekerja buruh, mereka yang mengambil upah bekerja sendiri ataupun menjalankan apa jua perniagaan di Kelantan ini akan terkesan sekiranya kerajaan melaksanakan PKP secara penuh dengan menghakkan pergerakan, dengan hanya membuka sektor yang kritikal sahaja, sektor-sektor seperti pakaian dan sebagainya ditutup. Ini bukan saja menyusahkan peniaga, sebaliknya ahli keluarga mereka sendiri. Untuk itu rakyat Kelantan diingatkan supaya walaupun mereka merasa tepu ataupun sudah orang kata kalis dengan keadaan, sudah begitu lama keadaan COVID yang melanda ini, mereka perlu juga memikirkan mengenai rantaian ekonomi dan juga keadaan sebahagian besar rakyat Kelantan yang bergantung hidup ataupun mencari pendapatan dengan kerja harian ini. Jadi apa kata hakim, kalau kita boleh dengarkan apa yang diluahkan oleh sebahagian besar rakyat Kelantan ini, mewakili rakyat Kelantan, mereka setuju dilaksanakan perintah kawalan pergerakan secara penuh di negeri ini. Namun pada masa yang sama, seperti yang berlaku sebelum ini di waktu sebelum kedatangan Ramadan yang lepas, di mana kerajaan negeri telah memutuskan tidak membenarkan operasi Ramadan,
di negeri ini menjejaskan lebih daripada 2,500 peniaga di Bazar Ramadan. Dan keadaan ini sudah pasti sekiranya berlakulah total lockdown, bukan sahaja peniaga, sebaliknya sebahagian besar rakyat Kelantan akan terkesan dengan keadaan ini. Jadi apa kata hakim, kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh rakyat Kelantan itu. Secara peribadinya saya sangat menyokong penuhlah tindakan kerajaan jika itu yang difikirkan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, khususnya saya sebagai penduduk negeri Kelantan. Tetapi dalam masa yang sama juga pada saya memohon untuk kerajaan mempertimbangkan langkah-langkah yang terbaik untuk memacu ekonomi, khususnya golongan rakyat daripada kalangan yang bekerja sendiri, golongan e-hailing dan juga golongan-golongan peniaga yang mana pasti akan terjejas khususnya dalam 2 minggu pertama lockdown. Kita juga kena lihat juga situasi selepas lockdown tu, berapa lama masa yang diperlukan untuk membangun balik sebuah syarikat, sebuah peniaga itu untuk pulih kembali. Okey, sebenarnya ada dua situasi lah di sini. Maknanya sekiranya kerajaan betul-betul ataupun totally lockdown, di satu sudut itu memang kita bersetuju sebab memandangkan penularan ataupun keadaan COVID kita yang semakin meruncing ini membuatkan kita semua dah rasa ketakutan yang amat sangat. Tetapi dalam masa yang sama juga, sebab saya sebagai seorang usahawan yang terlibat dalam majlis-majlis program-program, jadi memang terjejaslah dari segi pendapatan dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama diharapkan kerajaan supaya mengambil juga inisiatif lah bagaimana cara untuk kami bangkit ataupun untuk untuk dari segi ekonomi kita. Jadi maknanya dua-dua situasi ini memang perlu kita fikirkan disebabkan oleh masalah sekarang ini yang sangat-sangat menjejaskan ekonomi kita. Jadi itu pandangan saya lah. Kalau kerajaan nak buat total lockdown di seluruh negara pun saya setuju sangatlah. Demi untuk kesejahteraan kita semua rakyat Malaysia. Bukan kerana politik ke apakah, kita terpaksa setuju sebab untuk keselamatan kita semua, rakyat sebagai rakyat Malaysia lah. Tapi macam golongan-golongan peniaga hak terjejah tu bagaimana? Itu kerajaan mungkin dia ada cara lain untuk membantu para peniaga kita lah. Kerajaan mestilah dia adalah tu cara dia macam mana nak membantu peniaga-peniaga kita lah. Baik Fandi, bagi peniaga ataupun penduduk, mereka mungkin tidak ada pilihan lain jika kerajaan menguatkuasakan kembali PKP yang lebih ketat untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Tetapi hakikatnya wabak COVID-19 ini hanya dapat kita kawal dan kita bendung penularannya jika ada saringan besar-besaran dilakukan bagi mengesan dan bukannya didiamkan saja. Daripada pemerhatian Fandi sendiri, bagaimana penduduk di negeri Kelantan terutamanya mereka cakna ataupun peka dengan keperluan untuk mendapatkan ataupun melakukan saringan COVID-19 ini? Sebenarnya menyentuh mengenai saringan, kita tahu beberapa kawasan baru dikenakan perintah kawalan diperkatakan. Hatta hari ini juga Ketua Polis Kelantan terpaksa menafikan ada sebahagian 200 penduduk di kawasan Pauh 5 cuba melarikan diri, yang mana berita berkenaan tidak benar, walaupun sejak daripada semalam tersebar di pelbagai aplikasi media sosial di Kelantan ini yang mendakwa mereka lari daripada menjalani ujian saringan. Dan untuk makluman hakim, sebenarnya ujian saringan yang dijalankan, saya mengambil contoh di pusat saringan di Kota Baru ini, sentiasa saban harinya mereka yang datang untuk tujuan menyaring ini angkanya melebihi daripada 300. Dan semalam hari ini saya dimaklumkan, saya difahamkan angkanya mencapai lebih daripada 500 penduduk ataupun mereka yang ada kontak rapat telah diminta supaya tampil untuk membuat saringan. Dan soal saringan ini ataupun soal tanggungjawab ini, sebenarnya saya melihat rakyat Kelantan sebahagiannya masih lagi lemah. Ini kerana seperti yang dilaporkan oleh pihak berkuasa dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, terdapat juga mereka yang didapati positif
ataupun ahli keluarga mereka yang didapati positif yang menjalani kuarantin di rumah ini tidak mendedahkan atau tidak melaporkan maklumat secara tepat. Dan ada juga kes-kes yang melibatkan mereka yang berada di rumah, dikuarantinkan di rumah ini, memakai gelamping tapi masih lagi keluar bersiaran menaiki kereta walaupun mereka tidak keluar membeli belah, tapi mereka masih lagi sempat ataupun masih lagi mempunyai peluang untuk keluar daripada rumah, untuk keluar melanggar kuarantin diri yang dilaksanakan. Ini sebahagian orang kata laporan yang saya terima, ini sebahagian daripada maklumat yang saya perolehi daripada pihak berkuasa yang menggambarkan sikap segelintir rakyat Kelantan ini yang seolah-olah tidak patuh ataupun seolah-olah memandang remeh tentang SOP yang dikuatkuasakan ini. Ini sudah pasti mengecewakan bukan sahaja pihak berkuasa, petugas barisan hadapan hakim, sebaliknya rakyat Kelantan sendiri yang sama-sama orang kata bertanggungjawab, sama-sama berganding bahu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, namun ada sebahagiannya lagi yang tidak mematuhi SOP sehinggakan mereka yang orang kata tidak terlibat ataupun seperti kanak-kanak dan warga emas yang tidak ke mana-mana, mereka berada di rumah namun turut dijangkiti. Ini yang berlaku. Ada saya dilaporkan apa yang dilaporkan oleh pihak berkuasa. Baik, Terdapat terima kasih Muhammad Fandi Muhammad di atas perkongsian itu tadi. Pastinya laporan daripada Kelantan ini akan kita bawakan dari masa ke semasa dan angka jangkitan COVID-19 itu mungkin akan meningkat dengan kewujudan varian-varian baru dan juga ketidakpatuhan SOP di kalangan segelintir masyarakat di sana. Baik, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.